warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah Sungai Bengulu, Tuan Haji Osman, yang dikasihi tuan-tuan pegawai masjid, adik-adik jawatan kuasa Korea, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak jemaah, khususnya anak-anak Korea Sungai Bengulu, Pulau Langkawi, yang istiqomah hadir mengimarahkan masjid kita pada malam ini. Kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita bercuti sempena dengan Ramadan Syawal, kita sudah pun sampai di Zulqa'dah, kembali untuk menyambung kuliah Muqaddimah Mastikah Hadis, kuliah hadis kita di Masjid Aisyah kita ini. Sebelum kita sambung, malam ni kita nak tengok apakah hukum dan fadilat berkaitan dengan kebiasaan yang sangat kita duk buat dulu, cuma kurang dah hari ni, iaitu memberi salam dan bersalam-salaman. Pernah kita tanya apa hukum bagi salam, apa hukum pula bersalam-salaman? Adakah memberi salam itu adat ataukah ianya syariat ibadat? Bagaimana dengan bersalam-salaman? Adatkah dia? Syariat ibadat dia? Jadi kadang-kadang ada orang dia jadi macam confused. Ramai orang yang dapat menjawab dengan baik pada hukum salam. Dia kata salam ni, bagi salam ni ibadat lah, syariat lah. Bagi salam hukumnya adalah sunat. Adapun menjawab salam hukumnya adalah wajib. Tetapi bila ditanya apa hukum kita bersalam-salaman, hari raya hari itu kita pakat bersalam-salaman daripada dalam rumah kita sampai dalam masjid. Di mana-mana kita berjumpa pada hari raya, maka kita pun memberikan salam dan bersalam-salaman. Ada yang jawab, dia kata bersalam-salaman itu adalah adat. Benarkah begitu? Jadi malam ni sebelum kita sambung untuk baca kitab kita bagi pencerahan tentang hukum salam dan juga bersalam-salaman berdasarkan kepada nas. Tuan-tuan, saya dah sebut tadi bahawa hukum memberi salam sunat, jawab salam tu wajib. Tetapi
apabila sampai kepada bersalam-salaman, ada yang confused. Tambah-tambah dalam keadaan dia kata COVID-19 ni lagilah, tak usah duduk salam lah. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita dalam masjid, kita basuh tangan, kita mandi, kita ambil wuduk. Waktu ambil wuduk berapa kali basuh tangan? No? Sebelum kita niat, kita berkumuk, kita buah ayak dalam hidung, niat waktu ayak kena di muka kita, kita dah sunat basuh tangan awalnya. Lepas tu basuh muka, kita basuh tangan lagi. Jadi malam ni kita nak faham supaya kita jangan kerugian apabila kita tidak mengambil peluang untuk bersalam-salaman. No? Kalau orang tu dia COVID, tak usah duk main terus lah, bukan kata ni. Tak usah duk main. Semua batuk, demam, sakit-sakit badan, tak usah main terus. Kuarantin di rumah. Sampai kita rasa sihat, kita main. Jadi orang yang main dalam masjid ni consider sihat. Maka apa hukum kita bersalam-salaman setelah kita memberi salam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, an Huzaifah bin al-Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina, kata Nabi, sesungguhnya seorang beriman bila dia berjumpa saudaranya yang beriman, fasallama alaihi, maka dia pun bagi salam. Itu sifat kita orang beriman. Bila kita berjumpa dengan saudara beriman, bagi salam. Kalau ikutnya tuan-tuan, kita disuruh bagi salam orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal. Dia saudara kita, kita dituntut bagi salam. Tapi oleh kerana kita di akhir zaman, hari ini kalau kita bagi salam ke orang tak kenal, dia nanti jegil satu macam kat kita. Dia nak abang kata aku tak kenal hang. Padahal agama suruh kita bagi salam. Bahkan dalam hadis ni Nabi sebut, fasallama alaihi, maka satu orang yang telah bagi salam kepada saudaranya, maka setelah saudaranya itu menjawab akan salamnya, wa akhadha biyadihi fasafahahu, maka dia menghulurkan tangannya dan bermusafahah, menggenggam tangan saudaranya. Tu tuan-tuan. No? Imam Ibnu Hajar dia menjawab tentang macam mana yang dikatakan berjabat tangan itu. Kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, dia kata yang dikatakan berjabat tangan adalah dengan meletakkan tapak tangan kita di tapak tangan saudara kita. Tapak tangan kita letak di tapak tangan dia. Itu maksud dia berjabat tangan. Menggenggam tangan. Kemudian Al-Imam Nawawi menerangkan di dalam kitabnya Al-Azkar, waktu kita menggenggam tangan saudara kita itu, kita menahan tangan kita beberapa ketika. Jangan pakai tampak begitu, tak betul. Ada kan memang kan, kadang dia ramai sangat, waktu kenuri ke, nanti dia tampak begitu ya. Nah, menahan tapak tangan kita yang kita
genggam tangan saudara kita itu beberapa ketika. No? Kalau Nabi SAW, kebiasaan Nabi waktu dia bermusafahah dengan para sahabat, Nabi lah orang yang paling lama menggenggamkan tangan. Genggam tangan. Paling lambat melepaskan tangan. Jadi Nabi itu paling lambat melepaskan tangan. Nah, abang kata begitu sekali Nabi menghargai sahabat. Jadi waktu kita memberi salam, kita sudah menghargai saudara kita, kita mendoakan dia, apalagi bila kita bersalam-salaman. Kita pandang wajahnya, kita tengok matanya, kita senyum di mukanya. Semua itu dianjurkan agama. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun. Nabi kata senyum kamu di hadapan wajah saudara kamu itu adalah satu sedekah. Kita salam ibadah, kita senyum pada dia pun jadi ibadat. Jadi sedekah. Kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita, ibadat. Tuan-tuan, apa kelebihan bila kita bersalam-salaman? Yang kita dah faham malam ni dia adalah syariat, dia adalah ibadat. Apa kelebihan? Nabi SAW menjelaskan kemudiannya, kata Nabi, tanasarat khotoyahuma kama yatanasaru waraqus syajari. No? Bila satu orang beriman dijumpa saudaranya yang beriman, lalu dia pun memberi salam, kawannya menjawab salam, dia pun bersalam-salaman. Yakni dia menggenggam tangan saudaranya dengan melekatkan tapak tangannya di tapak tangan saudaranya, menahannya beberapa ketika. Kemudian selesai, Nabi kata apa? Tanasarat khotoyahuma, maka berguguranlah dosa-dosa kedua-dua mereka, kama yatanasaru waraqus syajari, sebagaimana gugurnya daun-daun daripada pokok kayu. Tuan-tuan, rugi tak kita tak salam? Rugi. Kita duduk, orang sebelah kita duduk sebelah kita, kita tak salam dengan dia. Kita terbawa-bawa dengan penyakit, takut dekat COVID terlampau tu, sampai tak berani salam lah. Dulu ni kita duk buat lagu ni. Lah ni pun ada orang buat lagu ni. Pasal apa? Pasal depan dia tak boleh salam. Perempuan dia tak salam lah, pasal dia lelaki-lelaki. Tak itu tak misal. Dia main nak salam, kita pun buat lagu ni kat dia. Dia pun tarik balik tangan dia. Jangan dia suar tangan, kita suar balik. Al-jahanamu. Pasal apa? Pasal dia tu bukan mahram kita. Kita tak boleh salam dengan dia. Tapi hak boleh kita salam, laki-laki dengan laki-laki. Salamlah, kerana salam itu menggugurkan dosa daripada kedua-dua mereka, yakni orang yang menghulurkan tangan dan orang yang menyambut tangan yang dihulur. Salam gugur dosa kedua-dua mereka sebagaimana gugurnya daun daripada pokok. Jadi daun itu ibarat dosa, pokok itu ibarat batang tubuh kita. Daun gugur dari pokok, dosa gugur dari tubuh kita. Jadi kita akhirnya tak berdosa, maknanya diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila yang jauh didekatkan, yang renggang dirapatkan, maka bertambahlah kasih sayang. Tuan-tuan,
Sebab itu Islam menggalakkan sangat supaya kita selalu memberi salam. Dan juga kemudiannya kalau boleh bersalam-salam. Nabi kata, kita tak boleh masuk syurga. Kamu semua kan boleh masuk syurga, kecuali kamu beriman. Kamu tak boleh masuk syurga kecuali kamu jadi orang beriman. Dan kamu tidak dikira beriman sebenarnya sehingga kamu hidup berkasih sayang. Kita kena berkasih sayang. Kita tak boleh saling benci-membenci. Kita tak boleh berpecah-pecah. Kita tak boleh berkelahi-kelahi. Ya, kita tak boleh saling belakang-membelakangi. Kita tak boleh pulau-memulau. Kita tidak boleh tidak bertegur sapa. Semua ni perbuatan haram dan dilarang dalam agama. Kita disuruh apa? Berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asli'u baina akhawaykum. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara, maka islah, damaikanlah di antara saudara kamu, yakni yang ada masalah, yakni yang berkelahi. Damailah, baliklah untuk berdamai. Kita akan lemah kalau kita berkelahi. Tuan-tuan, setan akan mencampakkan rasa benci dan bermusuh. Bila kita bermusuh, kita akan menjadi lemah. Suami dengan isteri, mak bapak dengan anak-anak, keluarga itu akan lemah dan berantakan apabila mereka hidup bercerai-berai. Tak bercerai lagi pun, tapi macam bercerai dah. Tak bercakap, tak bertegur siapa. Anak-anak hilang respek dan hormat kepada ibu bapa yang hidup berkelahi dan berseteru di dalam rumah. Ditelan mati mak, di luar mati ayah. Dia tak tahu nak masuk belah siapa. Yang ni ayah dia, yang cari makan, cari rezeki untuk belah dia. Yang ni mak dia, yang melahir dan membesarkan dia. Tapi kedua-dua mereka berkelahi dalam rumah. Berkat Allah tarik, rahmat Allah angkat. Rumah tangga itu tidak aman. Macam itulah kita dalam kampung. Kalau dalam kampung kita ini hidup berkelahi, maka kampung kita akan ditarik berkat. Jangan berkelahi. Sebab itu yang jadi pemimpin dalam qaryah tu imam, pegawai-pegawai masjid, hendaklah mendamaikan anak qaryah, supaya anak qaryah kita hidup bermuafakat, hidup bermasyarakat. No, kalau dulu-dulu kenduri tak pakai macam lah ni, Ustaz Mizan. Dulu mana ada catering tak ada. Dulu kita buat kenduri kapung ya. Kita pakat, betul tak? Nama pun kenduri pakatan. Pada ketika itu, hak bawa mai gula, bawa mai gula. Hak bawa mai baulu, mai baulu. Hak bawa mai mangkuk tingkat dalam dia macam-macam, penuh dalam rumah. Sebelum kenuri dah, betul tak betul? Sebelum hari kenuri dah. Ada hak tumbang lembu dah. Pasal apa? Pasal semangat kekitaan, semangat kesukarelaan, tingginya hubungan persaudaraan. Dia macam adik-beradik tapi bukan adik-beradik. Dia macam kaum kerabat tapi bukan kaum kerabat. Tapi hubungan mereka akrab. Hari ini keadaan menjadi tidak lagi seumpama itu, kemesraan makin hilang. Kadang jiran sebelah pun tak kenal paman. No, jiran sebelah kita tak tahu sakit demam dia. Kita tak ambil peduli berasap atau tidak dapur rumah dia. Betapa lemahnya kita di dalam menghayati tuntutan agama kita sendiri. Apa dah tuan-tuan? Sebab itu Nabi kata, awala adullukum, mau tak
Aku tunjukkan kepada kamu ala syai'in, atas sesuatu, iza fa'altumuhu, apabila kamu melakukan perkara ini, tahabbtum, kamu akan berkasih sayang. Lalu kata Nabi, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang? Kita pun salam dengan dia. Dia tak boleh. Tengok muka apa abang? Sihat lah. Macam mana? Kambing lembu itik? Tanya semua. Kalau orang tu belah kambing, belah lembu. Dia nak pergi ke laut? Ha? Ayam mati ke ayam hidup? Tanya dia orang betul lah. Jadi mesra kita. Berjumpa, bersalam-salaman, berhadap-hadapan, merenung dalam mata saudara kita, menyelami masalahnya, berkongsi rasanya, kita gembira di atas kegembiraannya, kita berduka di atas kesedihannya. Ini tuan. Tapi hari ini bila COVID-19 telah menyebabkan kita jadi renggang, orang takut nak bersalam-salaman lagi, sehingga akhirnya kita menyepi. Kadang-kadang kerana kita sudah tidak bersalam-salaman, tidak mengucapkan salam, mendoakan saudara kita, kita seperti terputus hubungan. Tuan-tuan, sebab tu hari ini teknologi yang ada sepatutnya banyak membantu kita untuk membina hubungan dan rangkaian yang baik antara kita. Sebarkan salam, walaupun hanya melalui telefon. Ada orang pagi-pagi Sabizan dia hantar mai, Assalamualaikum, selamat pagi. Kan dia doakan kita. Okey, itu benda yang baik. Maka buatlah pahala di ujung jari kita. Sebab kita dah jauh jumpa. Kalau dah jumpa di depan salam, bersalam-salaman menggugurkan dosa. Jadi kadang-kadang oleh kerana kita ini sudah terbiasa dengan berapa tahun, 2 tahun, hampir 3 tahun dalam COVID ini, kita dah jadi tak salam lah. Sudah semayang kita bangkit macam tu saja. No, saya rindu untuk tengok bila kita bangun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salam, 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 salam. Rindu untuk melihat. Saya tahu tuan-tuan takut dengan COVID, tapi macam saya sebut, kalau di luar barangkali tuan-tuan bimbang, dia pegang macam-macam. Tapi di masjid kita, saya dah kata tadi, kita mandi, kita sabun, kita mandi, kita basuh, kita cuci. Ambil yang semayang, basuh tangan lagi sebelum basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan lagi. Berapa kali kita basuh? Kenapa kita begitu takut kepada makhluk? No, sedangkan kita sebenarnya running out of time. Kita sedang menamatkan larian kita. Kita tak tahu bila nak jumpa lagi Maman. Kita tak tahu. Mungkin kita kata dia jiran sebelah kita, tapi sila hari bulan seminggu kita tak jumpa, mati dia. Atau mati kita. Loh, baru semalam jumpa di masjid. Kita pun tak tegur dia, dia pun tak tegur kita. Kita pun tak salam dengan dia, dia pun tak salam dengan kita. Dia tak sempat pun melihat kita, kita tak sempat menyapa dia. Dia balik-balik pergi. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Saya pergi satu masjid, Tok Imam dia cerita jemaah masjid dia yang istiqamah dengan masjid, tak ada sikit tanda-tanda nak mati. Itu dia tuan-tuan. Mai semayang macam biasa. Dia penghuni rumah Allah ni yang istiqamah. Muka dia di masjid, mayang maghrib masjid, mayang isya masjid, ngak kuliah, sekali lagi mayang isya balik. Balik-balik tak berapa lama baru sampai di rumah dia. Bini dia telefon balik kat Tok Imam, suami dia meninggal di rumah. Tinggal tak matilah masjidnya. Jadi tentulah melekat di hati kawan, mungkin dalam ramai-ramai ada seorang yang duduk menjadi seorang terakhir yang menggenggam tangannya. Boleh jadi. Salam. Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan, saya teringat
sahabat saya, arwah Tok Imam Masjid Al-Hana, Ustaz Nurdin kan. Teringat saya. Sebab saya mai daripada seberang, nak jumpa sebulan sekali. Saya kata dekat dia, Ustaz, ana jauh. Kalau Ustaz dengar ana mati, Ustaz baca qul huwallah 3 kali. Dia kata sama-sama. Sikit tak sangka apa man. Pasal apa? Pasal hari tu hari Jumaat, pagi Jumaat dia baca sujud sajadah jadi imam. Saya kuliah subuh Jumaat, pagi tu pergi makan dengan dia, pagi tu bersembang dengan dia, pagi tu habis masa dengan dia, dia hantar saya balik. Rupanya itulah terakhir. Saya pun salam dengan dia, tengok muka dia buat kali terakhir. Padahal dia cerita lepas dia mati, dia kata, tak tahulah ana ada tempat. Saya ingat pasal dia nak abang pun nak minta duit sikit anterisang ke apa. Dia kata dia buat kelas pengajian ada di di Bekangkuh tu ada bangunan. Tu baru saya tahu kata dia duk mengajar Quran di bangunan tu. Jadi dia cerita, beritahu, tuan-tuan, hari Jumaat sembang dengan dia, hari Sabtu dia bagi kuliah umrah, kuliah haji, hari Ahad dia akad nikah. Nampak tak? Malam Isnin dia jalan. Nampak? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang kita tahu satu hari tak saya tuan-tuan, tak tuan-tuan saya. Doh? Kan? Kalau macam saya di Korea tu, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, nanti saya abang siap-siap dah. Kalau saya mati di sini, tang ni tempat saya nak. Ni saya abang siap-siap, tang ni. Depa. Tok Imam tu pun mengaku kan, Ustaz, nama dia Ustaz Ali, senior saya di Mesir. Ustaz, kalau anak mati, tang ni lah. Dia mati dulu. Padamlah seorang. Kan? Abang kat orang lain pula ni. Kalau anak mati, tang ni. Takat ni, kita tak mati. Kan? Tapi nak abang lu tu, kita bukan tahu. Tak tahu pun tuan-tuan. Jadi, jomlah. Kita amai apa hak Nabi kata ni. Apa dia? Selalu bagi salam. Balik rumah, bagi salam. Anak saya, dia baru ni balik lambat. Bila balik lambat, nak masuk dalam rumah, kita kena take time. Apa lagi balik dah pukul 12, pukul 1. Nak masuk dalam rumah, orang yang masuk dalam rumah, bismillah pun tak, salam pun tak bagi. Patut take time dulu, khibah dulu orang tua-tua kata Abang Man. Nak abang kata, khibah ni, nak bagi kita nak masuk dalam ni, nak masuk dalam. Menatang tu kalau kata tak buka pintu pun dia boleh masuk. Tapi sebenarnya Nabi suruh tutup. Bila maghrib saja tutup tingkap, tutup pintu. Tak boleh masuk kah? Kalau orang tu masuk dalam rumah, tak bismillah, tak bagi salam, nanti akan masuk bersama dengan dia siapa? Masuklah menatang tu. Bila kita makan nasi, tak bismillah, dia makan dengan kita. Kita masuk dalam bilik, tak bismillah pula, dia balun bini kita. Anak saya, dia balik-balik lambat. Pagi tu tak subuh lagi dia mangkit dah. Saya dengar dia duduk mandi. Awak Syekh ni mandi awal ni. Pergi masjid awal ni, dia alim begini ni. Tu Baba, awak. Allah, dia kata, adik tidur. Ujung kepala ada satu, ujung kaki ada satu. Siapa dia? Dia kata, terkejut jaga. Dia duduk depan dia. Allah, awak adik tutup lampu. Tak ada apa, dia seorang duduk di atas. Dia ni apa Quran. Yang saya kata tu dia lah. Adik masuk, tak bagi salam pun, tak baca bismillah. Bacalah ayat kursi dulu nak masuk dalam rumah, lewat malam. Letianglah dia. Kan? Jadi tuan-tuan, kita bila nak masuk dalam rumah, ada penghuni bagi salam Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Kalau tak ada penghuni, bagi salam juga, betul tak? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam.
Hari ini berapa ramai yang balik tak mendoakan orang dalam rumah. Ahli kita ada dalam rumah, isteri dalam rumah, anak-anak dalam rumah. Anak kita balik tahu masuk je dalam rumah, salam tak bagi. Tak boleh. Kita kena ajak pi keluar, pi bagi salam lain, kuat-kuat. Dia pun pi. Dulu saya ayah anda ajak lagu tu. Pi keluar dia bagi assalamualaikum. Dia waalaikumsalam, masuk. Salam dengan dia. Pasal apa agak-agak anak-anak suruh bagi salam juga? Pasal kita ada persediaan. Anak kita masuk dalam rumah tak bagi salam, silap-silap hari bulan, jengkreng. Tuan-tuan, kita pakai kain batik, bini ambil pakai kain pelikat. Pasal apa? Pasal itu. Nampak? Kita kena diberikan isyarat. Nak masuk dalam rumah, masuk dalam bilik. Waktu kita nak masuk, bagi salam, itulah dipanggil talabul istizan. Kita minta izin nak masuk dalam. Sebab tu kalau kita bagi rumah orang, kita bagi salam, assalamualaikum. Kita dengar orang di dalam tu ada. Kita tidak ada hak untuk masuk sampailah dia datang dan buka pintu bagi kita masuk. Tapi kalau dia tak buka pintu, kita bagi salam lagi, dia tak buka pintu, bagi salam, tak buka pintu, baliklah. Kerana orang tu dah masalah. Tuan-tuan, itu hak dia. Nak bagi buka, nak bagi masuk, tak bagi masuk, tahkah waktu tu dia lagu mana? Dalam keadaan lagu mana? Nampak tak? Jadi ketika itu dia tak bersedia menerima kehadiran kita. Kita balik dan berlapang dada. Jangan marah. Nanti pergi lain. Macam tu. Cuma orang Melayu kita ni jarang buat macam tu lah. Maknanya orang Melayu kita ni halus. Dengar orang bagi salam dia cepat-cepat mas. Waalaikumsalam. Buka pintu, masuk. Oh, orang Melayu. Orang Melayu kita ni dia punya akhlak dia halus. Begitu dekat dengan apa yang diajar dalam agama kita Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali kita sambung kitab kita. Kita di masjid kita ini kita menggunakan kitab hadis Mustika Hadis Muqaddimah dan jilid yang pertama, iaitu sebuah kitab yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Itu nama dulu, nama lah dipanggil JAKIM, tuan-tuan. Lalu dipanggil JAKIM. Kita sampai di tajuk bab yang kedua. Tajuk di bab yang kedua ini adalah wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pegang kepada kitab Allah ini dengan teguh dan ikut jalan pimpinan Rasulullah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wajib makna apa? Makna buat dapat pahala. Kita pegang kepada Quran, kita pegang pada hadis, dapat pahala. Tapi kalau kita tak pegang Quran, tak pegang hadis, dapat dosa. Silap-silap bukan takat dosa, terjunam dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini tuan-tuan. Lalu Tok Musannif membawa firmanullah di dalam Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran, jangan pecah belah. Pegang dengan Quran. Inilah wahyu yang dijamin keasliannya, tidak akan boleh dirubah, tidak akan boleh dipindah, tidak boleh diselewengkan walau zaman ini berubah. Jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikra, iaitu Quran, dan sesungguhnya kamilah bagi Quran confirm, kami jaga dia. Tak boleh, tak akan boleh diseleweng.
seperti mana ahli-ahli kitab yang telah menyeleweng dan meminda kitab mereka. Taurat, Injil telah diselewengkan. Hari ini tuan-tuan, kita sedang menghadapi satu kemelut, satu keadaan di mana ajaran daripada kitab, yang nak kata kitab ini, kalau kitab Injil pun bukan kitab Injil, dia sudah jadi kitab lain. Dia bukan lagi Injil, walaupun mereka kata itu Injil. Tetapi yang ada hari ini adalah ajaran-ajaran yang telah dibukukan, yang telah diselewengkan daripada ajaran Kristian. Tuan-tuan, saya sempat juga ikut wacana berkenaan dengan dekat Bible ini. Daripada muka pertama, kedua, ketiga, tengok beza yang dulu dengan perjanjian lama dengan perjanjian dulu. Tuan-tuan, banyak tambahan-tambahan, perubahan-perubahan yang berlaku di dalam kitab Injil. Tak apalah, kita dah tahu mereka itu dengan pandangan, pegangan, keyakinan mereka. Kita pun diajak dalam Quran, lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Makna bagi kami orang Islam, agama kami. Bagi kamu orang-orang Kristian, agama kamu. Nampak? No? Tetapi di dalam kitab yang telah diselewengkan itu tidak ada satu perkataan pun Allah. Tak ada. Tak ada. Yang ada adalah God. Yang ada adalah Lord. Dia tidak ada perkataan. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan Tuhan. Tuhan. Tuan. Tuan dia tu Tuhan. Tetapi hari ini mereka menuntut, bukan saja mereka, bahkan agama yang lain juga sedang menuntut supaya enakmen negeri-negeri tidak menghalang daripada digunakan Allah. Bila mereka nak guna jam, aman, no, mereka nak guna perkataan yang adalah perkataan itu sekian lama eksklusif untuk umat Islam. Ni negeri kita, Sultan Negeri Kedah telah menikahkan sama seperti Sultan-Sultan Johor, Selangor, supaya ajaran agama kita dalam enakmen kita, Allah itu hak eksklusif umat Islam. No? Dan Majlis Agama Islam telah dititahkan oleh Kebawah-Duli Yang Mulia Tuanku untuk menjadi pencelah di dalam kes yang telah pun difail oleh kerajaan pada ketika itu, sebelum ditarik kes rayuan itu, untuk dibicarakan di Mahkamah Rayuan. Pasal apa? Kita lah pemegang taruh. No, majlis-majlis agama Islam ini hendaklah menjadi pencelah untuk mempertahankan bahawa yang kata Allah itu tak boleh orang lain guna. Tuan-tuan bayangkan, apa nasib saudara-saudara seagama kita di Sabah dan di Sarawak? Apa nasib orang Islam di Sarawak? Kalau sekiranya Allah itu digunakan oleh agama Kristian di Sarawak. Tuan-tuan, masa dan zaman akan berubah. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam kes hari ini, kalau tidak keluar satu keterangan jelas yang diundang-undangkan bahawa Allah itu milik eksklusif umat Islam di bumi kita Malaysia. Dan dalam keadaan sekarang ini merujuk kepada kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi yang terpakat, maka Allah itu boleh digunakan di dalam penerbitan agama mereka. Tuan bayangkan, Allah Tuhan kita, umat Islam, awal-awal Quran Bismillah, dengan nama Allah. Dalam setiap muka tu ada Allah. Allah itu lafzul jalalah, nama bagi Allah, nama bagi zat.
Tuhan yang wajiban wujud. Tiba-tiba hari ni mereka pun nak pakai Allah. Tuan-tuan, kalaulah kita benarkan mereka tulis Allah dekat masjid lama dah, tulis Allah, betul? No? Tiba-tiba dekat gereja tulis Allah, apa jadi? No? Dan akidah mereka Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Dekat Tuhan tulis Allah. Allah Bapa. Tuhan Anak. Dah tulis Allah juga. Tuan-tuan bayang. Zaman akan berubah kalau sekiranya anak-anak yang lemah imannya ketika melihat Allah dekat bangunan yang ada salib, dia tulis Allah, sini pun tulis Allah dekat masjid. Dia kata, sama tu. Allah tu dengan Allah ni sama. Apa jadi? Apa jadi akidah dia? Dia kata, Allah yang dekat masjid ni susah. Setiap hari kena pergi mayang 5 kali. Nak kena mayang subuh, awal-awal pagi kena mayang dah. Sekali lagi lohok kena mayang lagi. Asyak kena mayang, maghrib malam kena mayang, isya kena mayang. Hak yang dekat bangunan ni tak gaduh. Pergi hari Ahad ya. Cuba tuan-tuan fikir. Kalau Allah itu saja ditulis tentu, dia akan menyebabkan satu tarikan kepada anak-anak kita menjadi sanksi. Dia kata kalau Tuhan yang sama ni, kenapa hak ni susah, hak ni senang? Sana wakil Tuhan akan bagi kemaafan macam tu je. Pi hari Ahad jumpa dengan father, jumpa dengan padri, mengaku salah, mengaku kata buat dosa, maka padri akan memberikan kemaafan bagi pihak Tuhan. Tapi kalau kita ni dekat orang Islam ni, dia kata kita tak tahu pun Tuhan maaf kita ke tak, kita tahu. Betul tak? Tuhan ampun dosa kita ke tak pun tak tahu. Dia menimbulkan keraguan, kesangsian. Sebab itu, tuan-tuan, tuanku Sultan Johor pertegas sekali lagi sehari 2 lepas bahawa pihak kerajaan hendaklah melihat dengan penuh cermat akan penggunaan kalimah Allah di kalangan agama-agama selain Islam. Kalimah Allah ini mesti dipertahankan. Dia adalah milik umat Islam di negara kita. Tok Saduk kata di Indonesia berapa lama dah orang-orang Kristian di sana pakai Allah, dan kes yang berlaku itu pun orang tua balik Cakra Padat, bawa balik CD daripada Indonesia, kan? Tuan-tuan tengok apa berlaku di Indonesia. Tuan-tuan tengok betapa lemahnya sistem di sana, sehingga akhirnya ajaran sesat ni berlaku dengan dahsyat. Belanda jahat. Belanda lah yang mengubah God tu jadi Allah. Pasal apa? Pasal dia nak salah gunakan Allah tu. Dia nak supaya orang-orang Islam akhirnya jadi lemah iman, jadi Kristian. Akhirnya Bang Man, Indonesia bercelaru dalam satu keluarga, ada Islam, ada Kristian, ada Islam, ada Kristian, ada Hindu. Tak ada masalah apa. Dalam satu keluarga, bayang juga. Ada artis apa? Jamal Mirdad ke apa? Betul? Dia menikah dengan siapa? Bini dia? Apa? Lydia Kandau. Di zaman abang dulu zaman saya sekolah dulu ni. Tapi kesan dia apa, cuba tengok hari ni. Macam mana dengan anak-anak dia? Anak dia ada yang pilih jadi Islam macam Jamal Mirdad, ada yang pilih jadi Kristian.
Di sana jadi biasa. Buat benda syirik pun biasa. Khurafat jangan kata. Pakai kain kelumbung, pergi duduk pegang colok. Kan? Pasal pak dia Cina. Dia pergi di nu dia bagus yang punya duduk dah. Pening. Takkan kita nak di negara kita jadi lagu tu. Ni, Tok Abang hari ni tuan-tuan tengok. Ada satu ajaran di satu pesantren yang sangat besar. No? Pelajar dia ada 7,000, 8,000 orang. Pening. Dia mengajak dalam masjid dia, mengajak ramai-ramai supaya mengucapkan salam dalam bahasa Yahudi. Tak cukup dengan Assalamualaikum, ajak salam dalam bahasa Yahudi. Azan bukan menghadap kiblat, menghadap orang depan ni. Azan, hayya 'alas solah, panggil begitu. Dia ajak khutbah Jumaat, perempuan bagi khutbah Jumaat. Dia ajak bila sembahyang raya, tok guru dia duduk depan, di belakang dia bini dia. Belah tu satu orang Kristian duduk sembahyang sekali. Kristian. Tak pening. Takkan kita nak jadi lagu tu. Jadi syukur tuan-tuan, negara kita ni, kalau tuan-tuan teliti perlembagaan negara kita, perkara 3 ni. Dalam perlembagaan itu, Islam adalah agama persekutuan, dia panggil. Dia bukan agama rasmi. Saya dengar orang sebut agama rasmi. Dia bukan agama rasmi. Dia agama persekutuan. Maknanya dia agama negara. Dalam bahasa Arab dipanggil al-Islam, Dinul Daulah. Islam itu agama negara ni. Sebab itu yang di Pertuan Agong, bila dia ditabal, baginda ditabal sebagai di Pertuan Agong, tidak sah pertabalan itu kecuali dia bersumpah dengan sumpah Rabbani. Cuba buka perlembagaan. Dia kena kata apa? Wallahi, wabillahi, watallahi. Dalam perlembagaan. Apa dia sumpah? Salah satu daripada yang dia sebut di situ. Apa dia? Dia kata kami dalam sebarang masa dia akan mempertahankan kesucian agama Islam. Maknanya sebagai ketua pemerintah kerajaan Malaysia ini, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah bersumpah untuk menjaga kesucian agama Islam. Dia tak sebut agama lain, agama Islam saja. Maknanya rakyat dalam negara ni, pemimpin-pemimpin dalam negara ni, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, semua pemimpin-pemimpin mesti melaksanakan sumpah yang di Pertuan Agong. Itu baru betul. Ahli parlimen bila masuk bercakap dalam parlimen, dia tidak boleh membela agama lain. Dia kena membela agama Islam. Sebab tu dalam negara kita, kerajaan boleh mengambil wang pembayar-pembayar cukai termasuk bukan Islam untuk digunakan bagi tujuan agama Islam. Dia ada peruntukan kepada sekolah-sekolah agama di dalam perlembagaan. Tak ada peruntukan untuk sekolah bernakulah. Tak ada. Nah, abang tuan, ni kuat sebenarnya. Tapi oleh kerana hari ni kita banyak ambil hati. Kita ni bagus. Orang Melayu Islam ni bagus tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, daripada Bukit Kayu Hitam sampai Sungai Petani, no, sampai sempadan Pulau Pinang. Cuba tuan-tuan tengok sepanjang jalan. Tuan-tuan pergi Bukit Kayu Hitam, tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan tengok sepanjang jalan, tuan-tuan bilang berapa banyak rumah ibadat agama Hindu. Bilang. Ada pokok dia buat. Lagi besar pokok tu, lagi besar. Betul tak ke? Betul tak, Wan? Tuan-tuan pernah tanya siapa punya tanah?
Kita pernah sampai peringkat bila jalan dibesarkan, jumpa dengan pokok besar tu terpaksa kona. Pasal apa? Pasal mereka tuntut, mereka ugut kerajaan kita. Sampai macam tu. Ugut kan? Kita ada masalah begini. Sebab banyak tanah tu adalah tanah kerajaan. Lah ni, timbalan Tuan Menteri Pulau Pinang, dia ambil satu idea. Apa dia? Dia menggunakan perkataan wakaf. Tanah wakaf Hindu. Jen. Bila tanah wakaf, kita bukan boleh ambil, kena istibdal. Dalam agama Islam, tanah wakaf kita nak ambil kena istibdal, kena ganti. Dia pun nak begitu juga. Di Kedah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat hari tu, masa setahun dua, saya bersama Andy dah 3 tahun. Ada satu kejadian waktu tu dekat stesen kereta api tu, dekat Alok Stang tu, ada satu kes tanah kuil di situ. Kuil itu tanah sendirian terus. Dia pun dah lama dia tak mau keluar. Tuan-tuan, PBC nak obat. Mereka tuntut kepada kerajaan, jangan sentuh, jangan obat. Sampailah peringkat, dia kata kalau kerajaan reban, kerajaan akan hilang sokongan masyarakat India di negeri Kedah. Sampai di pusat tu, baca Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang punya dahsyat. Padahal tanah tu bukan tanah kerajaan, tanah persendirian. Lagilah hang masuk hidup tanah orang lain, hang kena keluar. Tapi MB dia tak peduli. Dia kata kalau surau langgar peraturan, surau pun dia rebat. Lah ni depa melanggar undang-undang, rebat. Ini juga. Kita ni kalau orang kata orang Melayu Islam ini rasis, tak adil, kena tengok balik. Apa yang rasisnya? Apa yang tak adilnya? Apa lagi yang kita tak bagi, Mamat? Apa lagi abang kata? Kita bagi. Pilah cari ada negara macam Malaysia lah. Ada. Kalau kita pergi duduk di China, kita pergi duduk di India, kita boleh dapat tak macam mereka duduk sini dapat? Tuan-tuan, hari ni mereka tu beranak di India, mereka tu beranak di China, bukan mereka, bergenerasi dah. Pak, mak, tok, wan. Ada yang hari ni, dulu dia warga negara, lah dia bukan warga negara. Waktu saya duduk bercakap ni, pengurusi Yayasan Amal sedang berada di Assam, India. Sebuah negara yang puluh juta umat Islam. Mereka dirompak, dirogol, dibunuh, rumah dibakar, diinayah. Bukan tak tahu bahawa berzaman-zaman Kesultanan India adalah kesultanan yang berapa banyak sultan raja Islam, kerajaan Islam di India. Berapa zaman. Kita tak ganggu pun kuil Hindu dia. Kita tak ganggu orang beribadat kerana kita dilarang daripada mengganggu orang sedang beribadat. Tak boleh membunuh padri, tidak boleh menghancur biara, tak boleh. Tapi hari ini apa dia buat? Contoh pergi China. Contoh buka dalam tu Xinjiang, China. Tonton tengok dulu satu masa bagaimana. Allahu Akbar. Saya bertugas di Mesir. Zaman saya bertugas sebagai atasir di Mesir. Ramai budak Xinjiang belajar di Universiti Al-Azhar. Selepas jatuhnya kerajaan Mesir, Mursi jatuh, naik Cici. Ketika itu Cina buat polisi di Xinjiang. Apa dia tuan-tuan? Dia buka penjara di antara terbesar di dunia atas nama untuk bagi kononnya nak ajak dekat depan ni nak bagi dekat depan teknikal ni. Sebenarnya mereka nak brainwash, ubah sehingga berubah agama mereka. Lah ni ada lebih 1 juta yang sedang berada dalam tahanan di Xinjiang.
Dan yang sedih saya tu adalah budak-budak yang belajar Mesir dari Xinjiang ini. Mereka ni Turkistan dulu. Dia macam Turki. Janggut, putih, mata dia sepet sikit, tapi semua kena tangkap. Tangkap, hantar balik. Tangkap, hantar balik. Tidak ada lagi yang tinggal. Semua kena tangkap. Hantar balik. Dan usahawan-usahawan Islam Cina Xinjiang, mereka itu ditangkap dan dituduh, dan kemudian masjid-masjid di Xinjiang sampai hari ini menjadi pusat budaya. Cuba tuan-tuan buka dalam YouTube, cuba tekan, cuba tengok ada orang Islam kita yang pergi dan cuba untuk menyelami apa masalah di Xinjiang. Pi bulan puasa kan, bagi salam di kedai makan Xinjiang. Dia tanya, puasa tak? Takut kawan tu. Pasal apa? Kamera ambil tuan. Dia ambil makanan, makan, kerana mereka dilarang berpuasa. Mereka dilarang solat. Perempuan tak boleh pakai tudung. Mereka dipaksa makan babi. Kita di sini macam mana? Ni tuan-tuan, kalau orang kata kita resis, kita menolak dan kita sanggup berhujah bahawa kita tidak pernah resis. Kita lah orang yang memuliakan tetamu. Cina boleh duduk satu keluarga di tengah-tengah keluarga Islam dengan aman dan harmoni. Tidak. Kenuri kita panggil dia. Sampai macam tu. Dia boleh meniaga, dia boleh buka kedai runcit. Tapi adakah kita boleh meniaga, buka kedai runcit di tengah-tengah mereka? Bukan saya nak kempen tuan-tuan jangan pergi kedai Cina. Tetapi kita sedih melihat kedai Melayu yang tidak dimasuki oleh orang-orang lain. Pergilah tengok pemilik-pemilik kedai besar orang Melayu. Macam Pasaraya Maidin. Pergi tengok. Cuba pergi tengok. Perhati tengok. Ada berapa orang Cina masuk kedai Pasaraya Maidin? Ada banyak lagi. Pergi tengok Pasaraya Sakan. Ada berapa orang Cina masuk? Ada berapa orang India masuk? Kita pernah buat BNF sekali, sehingga kerajaan campur tangan merayu. Janganlah layan warga negara yang lain itu seperti itu. Tapi kita bukan minta hak mereka, kita minta hak kita sahaja. Kita minta supaya kita mendapat keadilan. Apa dia? Ini hak kami. Allah itu adalah milik orang Islam di bumi Malaysia. Hampa janganlah pakailah buat hampa, pakailah luar hampa, pakailah Krishna hampa, pakailah agama hampa. Kami hormat itu pegangan hampa, kamu juga kena hormat akan keyakinan kami. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan kerajaan yang ada hari ini akan segera mengeluarkan janji itu, bahawa kita akan keluarkan final bagi mereka untuk mendapat perkenan dari raja-raja dan juga Sri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong, untuk pihak kerajaan menggunakan apa yang ada daripada kuasa untuk memberikan keputusan akhir bahawa kalimah Allah dan beberapa kalimah yang milik umat Islam tidak boleh digunakan oleh agama yang lain di Malaysia. InsyaAllah kita sambung tuan kuliah kita pada bulan depan. Sementara itu saya nak buat pengumuman sikit bagi pihak Yayasan Amal Malaysia. Saya Jawatan Kuasa Peringkat Negeri untuk mempelawar tuan-tuan bagi bersama-sama dengan kami buat korban di negara-negara yang terpilih, di Afrika, di India. Di Afrika tahun ini kita akan pergi ke Uganda, ke Chad, ke Burkina Faso dan ke Nigeria. Selain di Assam, India, di Kemboja, kita ada wakil kita. Tuan-tuan boleh hubungi saya kalau tuan-tuan nak buat akikah atau korban di nombor telefon 013 488 196 1967. Satu bahagian lembu RM350, satu ekor kambing RM480 dan satu bahagian unta RM550. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita azam untuk setiap tahun dalam keluarga kita sekurang-kurangnya seorang akan buat korban supaya gugur daripada yang lain.
Nabi kata siapa ada kemampuan dia tidak buat korban, maka jangan datang dekat-dekat dengan tempat sembahyang kami. Walaupun mazhab lain wajib, mazhab kita tidak wajib. Sunnatun muakkadah, tuntutannya sunat yang dituntut. Dan binatang korban kita itulah yang akan datang dengan bulu dia, dengan tanduk dia, dengan kuku dia. Dan binatang korban yang kita sembelih, kita akan tunggang dia meniti titian sirat, insyaallah tuan-tuan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.